voice of division. Khalifah Bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi kepada player-player Facebook Irwan Shah ataupun kepada penonton-penonton yang setia di channel YouTube TV Khalifah Bangkit dan juga followers-followers saya di IG Khalifah Bangkit. Alhamdulillah, semoga waktu ini saya mengharapkan semoga saya dan tuan-tuan kita semua sentiasa didekapi di dalam rahmat dan hidayah Allah SWT. Apa artinya kekayaan, apa maknanya kemiskinan? Sekiranya hidup ini tidak ada didekap dalam rahmat Allah, maka satu kehidupan yang rugi serugi-rugi. Hanya rahmat dan hidayah Allah lah penentu segala kejayaan dunia dan akhirat. Baiklah, untuk waktu ini saat ini kita bertemu lagi untuk nak dipersoalkan, bukan nak dipersoalkan untuk mengecam sesiapa, cuma sebagai satu persoalan yang mengelirukan benak fikiran. Jadi mungkin anda di sini pun boleh menjawab ataupun bagi komen-komen anda tentang topik yang akan kita bincangkan kali ini. Kita sedia maklum, kita tak nak bual panjang-panjang, meleget-leget, buang masa tak ada. Kita terus straight to the point. Untuk kali ini, saya nak ajak anda berfikir sejenak. Negara kita sebelum ni pun pernah diuji, dilanda dengan ujian-ujian seperti jerubu, kemarau dan sebagainya. Dan kita lihat pendekatan yang disarankan oleh ulama dan pemimpin kita, yang saya fahamlah, yang saya pernah lihat sebelum ini, pemimpin kita dan kita punya ulama membuat pendekatan, mengajak umat manusia, penduduk-penduduk yang beragama Islam di tanah Melayu ni supaya melakukan solat hajat untuk memohon turunnya hujan, supaya dihindarkan segala musibah, dijauhkan daripada segala jerubu, kalaupun ada penyakit yang merebak dan sebagainya, untuk tsunami yang berlaku tahun 2004 tak silap saya. Kebanyakan surau-surau, masjid-masjid melakukan solat hajat dan sebagainya supaya mayat yang bergelimpangan dapat dijumpai dan sebagainya. Okey, begitu juga tentang pendekatan kita dalam bab menghadapi sesuatu peperiksaan seperti PMR, kalau dulu zaman saya SRP, SPM dan sebagainya. Kita pun membuat pendekatan yang sama, mengajak para pelajar mengadakan Qiyamul-Lail. Ada sekolah yang buat 2 hari, Sabtu Ahad, mengajak ibu bapa join sekali. Ada yang buat hari Ahad saja, ada pun buat Khamis malam Jumaat, mengambil peluang ketika hari Khamis lalu masjid-masjid surau mengadakan bacaan Yasin. Lepas Isyak akan diadakan solat hajat untuk memohon pada Allah supaya pelajar itu berjaya dalam peperiksaan PMR ke SPM ke SPM dan sebagainya. Bahkan kita dapat lihat ada pelajar yang solat 5 waktu wajib pun tak pergi masjid, solat 5 waktu pun tak pergi masjid, pun datang juga. Apa maksudnya tu? Itu satu pendekatan supaya mereka berjinak-jinak pergi ke masjid. Kita tak nak tengok sebelum ni, minggu lepas ke semalam dia tak pergi 5 waktu, tapi untuk hari tu solat hajat dia pun dah berlembut hati untuk pergi ke masjid. Ini bermakna pendekatan yang sama. Ketika jerubu pun kita ajak orang ke masjid mengadakan solat hajat supaya Allah SWT hindarkan segala musibah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika musibah COVID melanda ni, musibah virus merebak melanda seluruh dunia ni, adakah kita tak rasa musibah ni pun datang daripada Allah? Kenapa ulama-ulama dan agamawan kita tak ambil pendekatan yang sama untuk buka pintu masjid, ajak seluruh orang-orang Islam di negara ini mengadakan solat hajat? Berdoa seperti mana kita berdoa supaya dijauhkan jerubu, berdoa seperti mana kita berdoa dijauhkan kemarau, berdoa supaya dijauhkan dari segala masalah-masalah yang tak sepatutnya. Jadi di sini saudara-saudaraku yang mulia, saya tertanya-tanya, kenapa ketika masalah musibah COVID ni, kenapa ulama kita tak bersuara kepada pemimpin? Kita lebih taat, lebih setia, lebih akur pada kehendak saintis-saintis daripada negara barat. Sedangkan dalam Al-Quran pun Allah SWT sarankan supaya Nabi SAW sampaikan kepada kita, wasta'inu bisabri wassalah, bersabarlah dan bersolahlah kamu, doa dengan sabar dan solah.
Ada lagi satu ayat Allah SWT tekankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu warzuquka ma'al-kibatu littaqwa. Dalam ayat ini Allah SWT sarankan kepada Nabi, ada masalah keluarga kamu, umat kamu, apa-apa saja bersolat. Tapi yang pelik, kenapa bila berlakunya musibah, pertama sekali kita tutup masjid? Saya dah cari dalam banyak hadis dah. Yang saya jumpa, Nabi SAW beritahu, sekiranya berlaku musibah, wabak merebak ni, orang yang di dalam tempat wabak yang sedang merebak, jangan keluar. Dan orang luar, jangan masuk dalam. Itu yang saya jumpa. Jadi saya ada refer dengan beberapa orang ulama. Mereka mengatakan, bila turunnya musibah, kerana Allah nak cuci dosa. Kerana penduduk negara ke, penduduk taman, penduduk bandar, penduduk kampung, penduduk negeri mana-mana daerah ke, mereka banyak lakukan dosa, maka Allah turunkan musibah sebagai tanda kasih Allah nak memperingatkan mereka, nak memperingatkan kita bahawa kita sedang buat dosa. Jadi cara yang terbaik, ulama-ulama perlu bersuara, wahai kaumku, wahai rakyatku, kita sedang dilanda musibah yang Allah turunkan kerana dosa-dosa kita. Jadi kembalilah kita kepada Allah. Tutuplah aurat kepada siapa yang tak tutup aurat. Siapa yang selalu dalam majlis-majlis lara dan batil, hentikan. Pada yang tak jaga solat, kembalilah jaga solat. Terutama kaum lelaki, jagalah solat berjemaah di masjid. Kerana sebelum ini kita tengok semayang subuh dah macam masjid tu dilanda Garuda. Berapa ramai aja yang datang. Mungkin apabila saya katakan ni, ramai kata alah ekstrim sangat lah Kang. Bila merebaknya virus dalam masjid, berlaku pula kluster masjid. Itu mungkin perkataan orang-orang yang tak cinta masjid. Untuk orang yang tak faham fungsi masjid. Untuk orang yang tak utuh ruhaniat yang ada dalam masjid. Yang tak nampak rahmat yang turun daripada Allah daripada masjid. Jadi tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW ajar kita, bila berlaku musibah macam ni, pergi masjid. Sedangkan Nabi SAW sendiri bukankan musibah, keluar rumah tengok mendung gelap, terus pergi masjid berdoa. Maka sahabat timbul persoalan nak tanya, wahai Rasulullah, kenapa tiba-tiba muka nampak pucat, muram, tiba-tiba pergi masjid? Dan tadi aku keluar rumah, aku nampak mendung. Jadi aku teringat musibah yang telah melanda kaum Ad. Mereka didatangkan mendung yang gelap, rupanya Allah nak turunkan hujan api kerana mereka berdosa, menolak dakwah Nabi Hud alaihissalam. Jadi Nabi SAW teringat tentang keadaan mendung tu, lari pergi masjid berdoa supaya jangan jadikan mendung yang turun ni bakal menurunkan musibah. Takut ada umat ketika itu melakukan dosa, walaupun mereka adalah sahabat Nabi SAW. Pun Nabi SAW takut kalau ada tersalah dakwah, tersalah cakap, macam-macam keadaan yang menakutkan, kebimbangan yang ada di hati Nabi SAW. Point of the story, ke masjid. Kenapa bila virus yang melanda ni, kita tak ajak umat ke masjid, kita tutup pula masjid? Tuan-tuan, ada Tuhan lain ke yang jaga virus ni? Ada Tuhan lain ke yang kontrol virus ni, yang kita berkempen, semoga kita berjaya memerangi virus COVID ni supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID. Siapa yang putuskan rantaian ni? Adakah kita harap ada Pak Menteri datang potong riban, okey, potong riban, putus dah rantaian COVID? Kita benar. Memang saya tak salahkan pendapat saintis yang apa yang dia faham dari apa yang dia belajar. Kita tak sangkal dan kita tak kecam, tak kata tak boleh. Ikhtiar itu sunnah. Ikhtiar itu adalah syariat. Tapi saya lihat daripada first PKP bulan 3 dulu sampai sekarang, kita lebih banyak kempenkan ikhtiar duniawi. Pakai mask, jaga jarak sosial, lockdown, jangan ke sana ke sini, ke sana ke sini. Tapi kenapa kempen-kempen mengajak hati manusia kembali kepada Allah? Tutuplah aurat yang sempurna, jagalah solat, jangan mengumpat, jangan caci-mencaci ketika mengadakan kempen-kempen politik, jangan mengaib-aibkan sama. Sebab itulah punca-punca yang mendatangkan kemurkaan Allah, yang menyebabkan Allah turunkan macam-macam bala kepada manusia. Kenapa benda tu tak di-highlightkan? Kenapa benda tu tak ditekankan secara menyeluruh, secara serius? Kenapa kita hanya serius macam mana fikiran orang-orang tak beriman? Mereka nampak mask dan sanitizer dan jaga jarak sosial tu lebih selesaikan masalah virus. Itu fikiran orang-orang tak beriman sebab mereka tak ada Allah. Kita orang Islam ada Allah. Kita tak boleh kata kita ikhtiar cara ni dulu, kemudian last sekali baru cik Allah. Begitu hinanya Allah kita letak dalam hati kita.
Kita ikhtiar cara orang kafir dulu, kemudian baru kita ikhtiar cara Nabi. Sepatutnya kita orang beriman, ada apa masalah, sepatutnya kita ikhtiar cara Nabi SAW dulu. Ini yang diajar oleh para sahabat kepada kita, yang dipesankan oleh para sahabat dalam hadis-hadis sabda Nabi SAW. Ada apa masalah, cari Muhammad Rasulullah dulu. Kenapa kita tak serius dalam melakukan perkara yang sedemikian? Kenapa kita tak serius melaksanakan kehendak Rasulullah SAW? Rasulullah SAW berkehendak pada umatnya, ada apa masalah, pergi masjid dulu. Ada masalah, solat sunat 2 rakaat dulu. Solat inilah adalah hubungan hamba dengan Maha Pencipta dia. Sebab solat ini adalah hadiah daripada Allah. Jangan kita sekali cuit-cuit nak ubah. Itu hadiah Allah kepada Nabi SAW ketika Isra' Mi'raj. Ketika peristiwa Mi'raj, Allah SWT beri hadiah kepada kekasihnya. Jemput kekasihnya naik ke langit, di Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah di Arasy Allah. Maka dihadiahkan solat ini sebagai hadiah kepada baginda SAW. Ini hadiah kepada Nabi SAW. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang mulia, kita Islam ini agama yang open-minded. Kita tak menyalahkan atau kita tidak tolak 100% pendapat orang-orang bukan Islam. Bahkan Nabi SAW pun tak pernah larang sahabat-sahabat berniaga dengan orang-orang yang bukan Islam. Tapi kita jangan terkesan dan jangan pula kita mengikut cara perniagaan orang-orang bukan Islam tu. Rasuah, riba, nipu timbangan dan sebagainya. Kita tunjuk akhlak. Ini cara kami. Kami berniaga cara Rasulullah. Tak boleh tipu timbangan. Timbangan sebaik lebihkan sikit. Lepas tu tak boleh rasuah, tak boleh riba. Kalau bekerja pula kita tak boleh ponteng kerja, tak boleh curi tulang. Sebab Islam ajar kami setiap waktu dalam kerja itu 8 jam tu 1 jam waktu rehat. Itu semua Allah akan kira di akhirat besok. Walaupun kita bekerja dengan orang bukan Islam sekalipun, kita tak boleh kata, bos aku kafir, apa dia faham. Kita pun mengular. Kita janji 8 pagi sampai 5 petang, rehat 1 sampai 2. Gaji sebulan 700 contoh. Kita pun pukul 8 tu 8.30 baru masuk. Kawan tanya, kau ni ngulau waktu kerja haram tu? Alah, bos aku kafir, apa dia tahu. Itu waktu rehat 1 sampai 2.30 baru kita masuk. Balik kan pukul 5 paskat 4 suku kita dah hilang. Alasan nak pergi solat lah. Ini bukan akhlak orang Islam, tuan-tuan. Akhlak orang Islam, walaupun dia bekerja dengan orang bukan Islam pun, dia kena jaga time solat. Sebab di akhirat Allah akan tuntut 700 gaji sebulan tu 8 pagi 5 petang. Itu adalah amanah dia dengan Allah. Bos tu kafir ke tak kafir, itu bos punya hal dengan Allah. Kita yang Allah beri gaji 700 tadi, Allah yang tetapkan, Allah yang gerakkan bos kita bagi 700. Dan setiap waktu kita kerja itu, mengular itu pun Allah akan tanya di akhirat. Berapa ramai umat Islam yang taat benda ni. Sebab kita tak ambil berat lah. Bila berlaku musibah macam ni, kita tak nampak solat itu berharga. Kita tak rasa agama tu jalan penyelesaian. Sebab berapa ramai orang Islam yang mengular ketika kerja hanya kerana dia rasa bos dia bukan orang Islam. Hanya dia rasa bos dia pun tak semayang. Bos aku pun 2 kali 5 juga. Sebab tu bila berlaku musibah macam ni, kita tak nampak agama tu jalan penyelesaian, tuan-tuan. Kita rasa agama tu, mufti punya kerja. Agama tu ustaz lah yang buat. Kita duduk kedai kopi, borak-borak, buka surat khabar. Lepas tu pakai mask tebal-tebal. Saya tak kata ikhtiar pakai mask dengan jaga jarak sosial tu salah. Itu pendapat saintis mengikut kefahaman apa yang dia belajar. Tapi ikhtiar orang beriman, yang pertama sekali kita tak agama di hadapan. Baru kita ikhtiar pakai mask, pakai itu. Ikhtiarlah beli mask, tapi doa dengan Allah. Ya Allah, semoga ikhtiar yang kami lakukan ini mendapat keberkatan darimu, Ya Allah. Jadi tuan-tuan, ini masalah yang berlaku kat negara kita yang saya nampak lah. Pendekatan, kempen untuk mengajak manusia kembali pada Allah. Masjid terus ditutup. Dia buka pun hanya ada limit orang tertentu. 6 orang, 7 orang boleh masuk. AJK, pengurusi, imam, Bilal, Siak yang mungkin mereka ni ada ilmu kebal virus ataupun mungkin kebal mati. Jadi mereka 6 orang ni boleh pergi masjid, keluar masjid. Kita rakyat biasa ni yang bukanlah ulama-ulama hebat, kita ni banyak dosa, jadi kita ni tak ada kebal mati dan tak ada kebal virus. Jadi elok duduk di rumah dan diam. Ini satu ketidakadilan yang berlaku. Satu ketidakadilan yang berlaku. Dan Nabi SAW tidak pernah ajar. Dan jika tengok riwayat kisah para sahabat pun, ketika berlaku apa musibah pun, Allah SWT tak pernah ajar kita supaya tutup pintu rumah dia.
Ada ulama pernah beritahu saya, bila kita tutup rumah-rumah Allah, dua perkara Allah akan buka. Pertama, Allah akan buka banyak pintu-pintu penjara, yang ni jenayah akan banyak. Kedua, Allah akan buka pintu-pintu hospital, mana penyakit akan lagi banyak. Sebab bila rumah Allah ditutup, bermakna kita tutup rumah rahmat Allah. Orang lain saya tak tahu lah, tapi pada saya sendiri, saya bertanya, di mana keadilannya? Saya sebagai hamba Allah juga sama agama dengan orang yang 6 orang yang pihak masjid dapat masuk tu. Apa beza saya dengan dia? Ya, mungkin saya ni bekas pendosa lah. Mungkin saya pun dulu di tiar radio banyak buat dosa. Tapi apakah ada hadis yang melarang saya untuk pergi mak Allah berdoa supaya Allah redakan musibah-musibah ni? Kita sambut Maulid Rasul baru-baru ni, berpoyo-poyo saya tengok macam-macam status orang hantar dekat Facebook, Instagram, salam Maulid Rasul. Kita jangan nak menipu Nabi SAW. Ucapan happy birthday belum cukup untuk menggembirakan seorang bapa selagi anak itu tak ikut apa yang bapa nasihatkan. Tak cukup tuan-tuan. Ucapan happy birthday, ucapan Maulid Rasul, buat macam-macam poster untuk hantar pada kawan, salam Maulid Rasul, macam-macam warna. Nabi tak tengok semua tu. Nabi cuma nak tanya, ketika aku tinggalkan kamu, apa yang kamu telah buat pada agama aku? Ketika virus melanda negara kamu, apa yang kamu ajak umat? Kepada siapa? Allah tuan-tuan, saya risau takut ada musibah lain yang Allah akan hantar. Ada musibah lain yang Allah akan hantar, yang kita akan duduk tersandar nanti, silap-silap menyarap, menyangkung lagi kita nanti. Sebab Allah SWT dah bagi peluang, Allah SWT dah tunjuk melalui kehidupan Nabi SAW, ini cara ni, berniaga macam ni, kalau masuk tandas macam ni, keluar tandas macam ni. Kita tak boleh kata sunat tu sunat. Itu solat sunat, puasa sunat, sunat-sunat tu kira dah bentuk pahala. Tapi sunnah maksud dia the way of life, cara kehidupan. Jadi kalau saya mengaku saya beriman dengan Nabi SAW, apa artinya kalau the way of life saya tak ikut cara Nabi? Cara selesai masalah tak ikut cara Nabi. Ekonomi tak betul, pergi kedai nombor ekor. Makan tak betul, mencuri. Adakah Nabi ajar macam tu? Makna saya punya etikat Muhammad Rasulullah tu tak betul. Jadi kalau betul kita meyakini Muhammad Rasulullah, meyakini Nabi lah selesai segala masalah, jadi sama juga bila berlaku virus ni. Kita janganlah sama takut kita macam orang-orang tak beriman. Orang tak beriman, mereka tak nampak Allah. Walaupun mereka mengakui mereka ada Tuhan, tapi Tuhan mereka dengan Tuhan kita tak sama. Tuhan mereka yang mereka buat, yang mereka reka, yang mereka rasa faham, oh ini matahari Tuhan. Tapi kita kena akui Tuhan kita adalah Allah yang kontrol segala dunia ni. Allahul Malikul Mulk. Allah lah pemilik segala kerajaan langit dan bumi. Bukan Allah jaga kerajaan manusia saja, kerajaan ulat-ulat, kerajaan angin, kerajaan matahari, kerajaan hujan, kerajaan virus, kerajaan apa saja, binatang-binatang, semua di dalam kawanan Allah, semua dalam genggaman Allah, semua dalam perhatian Allah, dan semua dalam pengawasan Allah. Iman macam ni yang Allah nak ada di hati kita. Kalau orang bukan Islam menggelabah bila virus menggelabah, kita orang Islam kena tenang. Wasta'inu bisorbi wassalah. Allah suruh bersabar dan bersolah. Dan Allah suruh kita ajak keluarga kita, wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu warzuquk wa aqibatul taqwa. Kesudahan yang baik bagi orang-orang bertakwa, bukan kesudahan baik bagi orang yang pakai mask tak kena virus. Walaupun dia mati kena virus sekalipun, sekiranya dia menghadapi virus dengan keadaan takwa, terus bersolat, terus menangis di hadapan Allah, bangun tahajud, baca Quran, tapi Allah takdirkan juga dia mati kerana virus, dia mati syahid sebab dia berjaya mengharungi ujian virus itu dalam keadaan dia beriman kepada Allah. Kita ni walaupun tak kena virus, tapi kita menghadapi keadaan dalam keadaan kita syirikkan Allah SWT, lebih teruk daripada orang yang mati kena virus tapi dalam keadaan beriman kepada Allah. Penyakit syirik ni penyakit paling berbahaya, sampai dihalang untuk mencium bau syurga, diharamkan mencium bau syurga. Walaupun syirik yang kita bawa balik masuk kubur nanti hanya syirik sebesar zarah tuan-tuan. Jangan sebesar bola golf ke, bola tenis ke, besar zarah, lebih halus daripada virus pun. Ada syirik di hati kita, meyakini selain pada Allah ada yang lagi berkuasa selain pada Allah, kita takkan dapat mencium bau syurga, apatah nak memasukinya. Kalau dah tak boleh cium bau syurga, apatah nak lihat wajah Rasulullah, lagilah diharamkan oleh Allah SWT. Sebagai orang beriman, kita kena yakin. Kadang jadi pelik. Kita buka
tender untuk orang masuk semayang berjumaat, orang sekian, mungkin 100 orang, 200 orang boleh masuk. Dan bila masuk pula ada buku, cek suhu. Okay, maknanya kalau orang tu tak sihat, dia suruh balik. Ataupun yang mula-mula lepas PKPB, mula-mula berapa limit semenjimat, okay, dapat surat jemputan baru boleh datang. Okay, mana orang yang dijemput oleh pihak masjid tu orang yang sihat. Jika dijemput, okey, Encik DJ sila datang. Saya pun balas, saya tak sihat. Okey, tak sihat, tak payah datang. Makna di sini, yang datang itu orang-orang sihat. So, bila orang-orang sihat, tak ada masalah lah kalau kita nak semayang rapat-rapat. Sebab yang datang tu orang sihat. Dan kalau kita semayang jarak-jarak pun, adakah virus tu tak kenal nak berjalan? Allah nak gerakkan, tuan-tuan. Kita berdiri jarak 20 km pun, Allah boleh sampaikan virus tu. Kita menyuruklah bawah laut pun sekali. Duduk atas gunung, duduk dalam gua yang 20 juta kilometer jauh daripada virus pun, jika Allah nak sampaikan, bila-bila boleh sampai. Allah cerita dalam Al-Quran, kehebatan-kehebatan Allah. Allah cerita dalam Quran, keagungan-keagungan Allah. Kebesaran Allah yang kontrol seluruh makhluk-makhluknya. Allah cerita dalam surah Al-Kahfi, pemuda Kahfi tidur dalam gua, larikan diri daripada pemimpin yang zalim untuk memaksa mereka supaya jadi orang kafir. Mereka nak selamatkan iman, mereka lari duduk dalam gua. Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Bila mereka bangun, Allah cerita nak meyakini hati-hati orang beriman ni. 309 tahun mereka tidur dalam keadaan mereka tak berubah. Daripada 300 hari pertama mereka tidur sampai 309 tahun ni mereka bangun, sama usia mereka, sama keadaan jasad mereka, sampai mereka yang bangun tu pun tak dapat nak agak berapa lama mereka tidur. Kalau mungkin ada tidur air basi, bangun pun masih basah lagi. Kalau 300 tahun mungkin dah berkulat dah kan. Ni Allah SWT tunjuk satu keadaan di mana Allah SWT jaga hamba-hamba dia yang beriman. Jaga hamba-hamba dia yang nak selamatkan iman daripada pemimpin yang zalim. Mereka lari ke dalam gua untuk selamatkan iman mereka. Maka Allah jaga mereka. Tuan-tuan, ini kita nak lari bukan masuk gua, nak masuk dalam masjid untuk beriman kepada Allah. Dalam keadaan hari ini diheboh-hebohkan virus merebak. Jadi agak-agak Allah tak jaga kita ke tuan-tuan? Allahu Akbar. Tuan-tuan yang mulia, Allah SWT Maha Kuasa. Allah SWT kontrol segala-galanya. Allah SWT tak perlukan virus nak matikan sesiapa. Allahu Akbar. Dan Allah SWT pun tak perlukan kita untuk matikan virus. Virus ni pun menunggu arahan Allah. Kita buatlah lagu ke, buat puisi, tujukan pada virus. Wahai virus COVID, konon buat puisi sempena virus. Kan? Dengarlah kata-kata kami, pergilah kamu, janganlah kamu. Tuan, virus ni tak ada masa nak dengar puisi kita. Virus ni semua sedang mendengar arahan Allah. Jika manusia dalam negara tu beriman kepada Allah, Allah arahkan stop, mereka akan stop. Jika satu Malaysia ni semua pakai mask, rumah masing-masing ada kilang mask sekali ke? Tapi jika kehidupan manusia dalam negara tu masih tidak mengendahkan tentang pendedahan aurat, sepatutnya ulama' punya sibuk sekarang ni fikir macam mana nak ajak umat manusia supaya di rumah masing-masing adanya amalan agama. Adanya bacaan Al-Quran, adanya percakapan iman, adanya solat tahajud, jaga solat 5 waktu. Sekarang ni masjid tak boleh pergi. Okey, make sure setiap rakyat di Malaysia yang beragama Islam, suami-suami terutamanya sebagai ketua rumah tangga, kena make sure isteri dan anak-anak mereka solat di awal-awal waktu. Ini kerja ulama' sebelum digari kaki kat padang mahsyar nanti. Tuan-tuan semua akan dipersoalkan oleh Allah. Fabi ayyi ala rabbikum tukaziban. Nikmat aku mana yang kamu dustakan hari ini? Aku bagi kamu ilmu, bagi kamu kuasa, bagi kamu ada nama supaya senang dikenali orang. Tapi apa yang kamu telah buat? Ada tak kamu ajak rakyat di negara kamu ketika kamu memerintah, ketika kamu jadi ulama' di situ? Adakah kamu ajak setiap rakyat-rakyatnya make sure rumah mereka, isteri-isteri, anak perempuan semua tutup aurat yang sempurna, tidak keluar rumah dalam keadaan bertelanjang? Ada tak kamu ajak mereka supaya yakinkan hati mereka musibah datang ni datang daripada Allah? Cara nak elakkan musibah hanya kembali kepada Allah. Ajak mereka bersolat 5 waktu di awal waktu, jangan dilengah-lengahkan. Ajak mereka hentikan perkataan-perkataan mengaib-aibkan, perkataan yang boleh mencemar kemurnian, kesucian sebagai seorang Islam, mencarut dan sebagainya. Walaupun dalam keadaan marah sekalipun, adakah Nabi ajar untuk mencarut? Adakah Nabi ajar untuk meluahkan, menghamburkan kata-kata kesat, nak menunjukkan kemarahan kita?
Baginda Nabi SAW sendiri pun pernah diuji dalam keadaan kemarahan ketika perang Uhud, pakcik ni Saidina Hamzah dibunuh. Adakah Allah perintah Nabi mencarut kepada Khalid Al-Walid, mencarut kepada Hindun bini Abu Jahal yang melapah hati Saidina Hamzah? Adakah Nabi SAW diperintah Allah untuk mencarut kepada Abu Sufyan yang merancang pembunuhan tersebut? Tak, tuan. Nabi SAW tak ajar. Jadi bila berlaku musibah, apa pun masalah yang kita nak selesaikan, come back to Muhammadur Rasulullah. Allah tak tengok berapa ramai pengikut kita. Allah tak tengok berapa ribu followers kita. Walaupun tak ada siapa pun kenal kita kat dunia ni pun, tuan-tuan, duduk kat celah-celah hutan yang tebal tu pun, tapi Allah dan malaikat akan kenal kita jika kehidupan kita ada kaitan dengan sunnah baginda Nabi SAW. Saya ni pun ikut marah ni, tuan-tuan ni. Marah kerana daripada awal PKP, kenapa mula-mula masjid pula ditutup? Nabi ajar kita untuk pergi masjid dulu. Nak ikut geram hati ni pun, lidah ni nak macam-macam iblis bisik. Tapi kita istighfar cepat-cepat, selawat, rujuk pada ulama'-ulama' yang lebih pakar. Ulama'-ulama' mursyid, bukan ulama'-ulama' duniawi. Ulama'-ulama' mursyid, rujuk pada mereka, apa nak buat? Luahkan kemarahan, luahkan ketidakpuasan dengan cara Nabi SAW. Menyampaikan persoalan-persoalan dengan cara Nabi SAW. Bukan nak ajak berdebat, bukan nak kecam siapa-siapa. Tak perlu nak sebut nama siapa-siapa. Tak perlu nak aibkan sesiapa. Tak perlu nak mencabar sesiapa. Tak perlu nak rasa saya kuat, kau tunggu aku datang. Tak perlu. Kita nak bertanya dan supaya mereka semua berfikir. Dan kita pun berfikir. Saya berfikir, tuan-tuan pun berfikir. Supaya benda dapat diselesaikan dengan cara yang Allah redha. Tak perlu takut pada saya. Tak perlu takut pada sesiapa. Takut hanya pada Allah. Oh, tak boleh main DJ ni. Ini grup dia belakang beribu ni. Tak perlu, tuan. Allah tak perlukan saya untuk hancurkan mana-mana negara pun. Zaman Nabi Ibrahim, saya pun tak ada. Tapi Allah dah hancurkan Namrud lanatullah. Zaman Nabi Musa, saya pun tak ada. Tapi Allah dah binasakan Fir'aun lanatullah. So, adakah Allah berhajat pada kita nak binasakan mana-mana kaum? Dan Allah tak perlu pada saya untuk Nabi, bantu Nabi Muhammad SAW untuk bunuh Abu Jahal. Allah tak perlukan kita. Allah tak berhajat pada kita. Allahus Samad. Allah bagi tahu semua makhluk ni semua berhajat dengan Allah. Yang mengenggam hati-hati manusia adalah Allah. Melainkan manusia itu, jika dia tak ikut ajaran Allah, Allah serahkan hati dia digenggam oleh iblis lanatullah. Jadi setiap perbuatan dan perlakuan dan keputusan dia tak mengikut syariat Allah, dia akan ikut nafsu dia. Ikut kehendak iblis lanatullah, dia akan merosakkan orang-orang yang berurusan dengan dia. Ini yang kita tak mau berlaku dalam tanah Melayu ni, tuan-tuan. Jadi saudara-saudara yang mulia, mari kita sama-sama renung. Masa bergerak, malaikat maut setiap hari tarik nyawa-nyawa kita. Kita tak nak dalam keadaan kita mati, dalam keadaan kita sedang kufur pada Allah, dalam keadaan kita sedang berhati munafik, dalam keadaan kita sedang musyrik dengan Allah, dalam keadaan kita sedang kafir dengan Allah. Walaupun nama kita Islam, takut, tuan. Sedangkan Nabi SAW sendiri pun bagi tahu keadaan maut yang datang kepada Nabi SAW ketika sakaratul maut tarik pun. Allahu Akbar, menakutkan, tuan, menyakitkan. Nabi Musa AS pun beritahu keadaan sakaratul maut itu sakitnya macam kambing yang disiat kulitnya hidup-hidup, tuan-tuan. Itu kata Nabi-Nabi tu. Macam mana kita orang yang pendosa ni, tuan-tuan. Ini yang kerisauan kita. Kita takut dalam keadaan virus ke tak virus ke, tiba-tiba malaikat maut datang ambil nyawa kita. Adakah kita hidup dalam keadaan iman kita sedang memperjuangkan iman kepada Allah, atau kita sedang memperjuangkan iman kepada makhluk-makhluk yang sebenar Allah kata tak ada apa-apa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Selain pada Allah, semua makhluk tak boleh buat apa-apa. Ini pendekatan yang perlu kita tekankan kepada setiap hati-hati orang beriman. Meyakini virus yang kita takutkan ini kecil je. Yang kita perlu takut ketika sakaratul maut datang, adakah kita dalam keadaan kita tak ada rasa sakit hati tengok musibah-musibah ni yang sedang melanda, tapi manusia masih sibuk bermaksiat. Nak masuk masjid dilimitkan. Tapi kenapa hiburan-hiburan lara masih lagi dilaksanakan? Tak perlu sebutlah rancangan apa di televisyen tu. Dan pelibatannya kebanyakan ramai orang Islam yang tak tutup aurat. Pergaulan, tak menjaga antara lelaki wanita. Adakah itu wajib dilakukan? Kalau tak buat pertandingan itu, oh maka virus ni takkan berhenti.
Tapi untuk masjid, tutup, takut virus mengebak. Tapi adakah hiburan lara tu kalau tak dilaksanakan, virus ni akan terus mengebak? Kita tak boleh nak bezakan yang mana mendatangkan kemurkaan Allah, yang mana yang menolak kemurkaan Allah. Tuan-tuan, musibah yang paling besar yang berlaku di hati umat Islam bukan pada COVID ni, tuan-tuan. Hati kita, musibah yang datang apabila hati ni dah tak boleh nak menolak kemungkaran yang berlaku depan mata kita. Dah tak boleh nak membezakan kemungkaran, kebatilan, kejahilan, kelaruan yang berlaku. Tak boleh nak bersuara mengatakan ini tak boleh. Ketika musibah inilah kita umat Islam kena sama-sama bersungguh-sungguh satu hati berusaha untuk menyejukkan kemurkaan Allah. Tak kisahlah ada puak-puak kata ni teori konspirasi sebagainya, tak kisahlah. Sebab segala yang berlaku dalam dunia ni kehendak Allah. Jadi kempen yang paling besar yang perlu dilaksanakan oleh umat Islam, ajak manusia kembali kepada Allah. Ketika ini Allah sedang murka dengan kita. Jadi hari ini kita kena ajak setiap umat Islam berusaha untuk menyejukkan kemurkaan Allah. Adakah bila melakukan hiburan-hiburan maksiat lara tersebut dengan keadaan wanita-wanitanya mendedahkan aurat, bergelak ketawa, bini orang, suami orang, macam dah tak ada pergaulan, batasan pergaulan. Sama macam negara-negara yang bukan Islam buat. Pakaian-pakaian yang bertabaruj, yang berhias-hias, bercantik-cantik, wanita di luar rumah menayangkan pada laki-laki, bukan dalam dewan, di seluruh televisyen seluruh dunia melihatnya. Di-upload pula dalam YouTube, orang boleh tengok banyak-banyak kali. Tidakkah timbul kerisauan di hati suami itu bahawa isteri sedang mempertontonkan hak dia? Inilah mendatangkan kemurkaan Allah. Tidak timbulnya alasan ini kubur masing-masing, Syekh. Sebab kubur masing-masing lah kena tegur sekarang. Besok kalau dah masuk kubur, kalau kubur kau sebelah mufti pun, dia tak boleh tolong. Kubur sebelah imam masjid pun tak boleh tolong. Kubur sebelah kubur imam Mekah pun dia tak boleh tolong, tuan-tuan. Sebab tu Allah SWT perintah supaya di dunia inilah watawasaw bil haqq. Hendaklah kita berpesan-pesan dengan benda yang hak, kebenaran. Watawasaw bis sabr. Hendaklah kita berpesan-pesan dengan kesabaran. Sabar tu bukan bermakna sabar, Syekh, sabar, bukan. Sabar daripada mengikut hawa nafsu. Bagi tahu manusia sabar yang dimaksudkan oleh Allah, bagi tahu manusia tegakkan kebenaran, jaga solat, tutup aurat, dan sabar daripada ikut nafsu, jangan terdah aurat. Nak menyanyi, menyanyilah untuk suami kamu di rumah, tak perlu nak bertanding-tanding. Ini semua nafsu. Sabar, sabar wahai nafsu, jangan ikut kehendak syaitan dan iblis. Kita orang beriman, kalau diumumkan besok raya, dengar takbir raya, tak balik kampung, sedih. Sebab merasakan kita Islam. Tapi bila datang perintah Allah untuk tutup aurat, tak rasa pula diri itu Islam. Berkempen-kempen, marilah kita usaha untuk putuskan rantaian COVID. Siapa Tuhan dia yang nak putuskan rantaian COVID ni? Adakah yang kita kempenkan itu dan pelaksanaan perbuatan kita, harian kita, pakaian kita, percakapan kita betul-betul membuatkan dia suka untuk dia putuskan rantaian COVID ni? Atau kita masih terus membuatkan dia murka dengan kita? Dah diredakan sekejap, dikeluarkannya balik. Diredakan sekejap, dikeluarkan balik. Sebab kita lupa diri. Ketika PKP, semua duduk rumah. Okeylah, reda sikit muka bumi ni. Tidak ada yang berjalan mendahkan aurat. Okey, diredakan sekejap. Dia buka pintu gate tu. Keluar rumah berterabur macam anak ayam, anak kucing. Semua berterabur. Anak kambing yang berterabur. Dah lupa dah Allah. Lupa dah doa yang sebelum ni masa COVID PKP first dulu. Marilah putuskan time COVID. Jagalah. Jagalah itu, jagalah ini. Habis, lupa pada Allah. Jadi tuan-tuanku yang dimuliakan oleh Allah SWT, sama-sama kita renung-renungkan. Ini bukan marah. Ini nak tekankan saja supaya ulama'-ulama' kita bersuara. Ini tidak. Anda ulama', anda pegang jawatan besar dalam tokoh agamawan. Tapi anda boleh buat live dekat YouTube, boleh buat satu perbincangan kat YouTube mempertikaikan Nelofa pakai niqab tu boleh istiqomah ke tidak? Itu yang dipersoalkan. Apa sebab Nelofa pakai niqab? Itu yang dipersoalkan. Dah tak ada kerja ke? Dulu dia jual tudung dalam disko, kau hambur dia, kau maki hamun dia, masing-masing semua kecam dia. Sekarang ni Allah gerakkan hati dia untuk pakai niqab. Ulama' pula boleh buat video dekat YouTube mempersoalkan
Patutnya kita bersyukur. Dan jika ada sedikit kelemahan-kelemahan dia daripada segi pemakaian yang tak lengkap, kita nasihat cara infradi pun boleh. Naik kereta, start enjin, ulama bawa isteri, pergi jumpa dia. So, isteri kamu yang bercakap supaya jaga batas pergaulan tu. Begitu isteri kita, ni Lofa ni dah pakai niqab dah ni. Awak jumpa dia, harap semoga dia istiqomah. Begitu kat dia, kalau pakai niqab ni bagus. Cuma pakaian tu jangan bertabarut sangat, jangan coloring sangat. Tapi pakaian tu biar labuh-labuh, slow-slow. Dan bila kita sampaikan tu, bukan on the spot, wajib kena dibuat waktu tu. Sebab dia pun baru nak usaha. Patut kita give a support. Bukan mempersoalkan. Banyak lagi benda yang ulama kena fikirkan. Anak-anak muda yang ketika virus ni berapa ramai yang tak solat, itu yang patut ulama pergi jumpa. Bukannya dah tak ada kerja mempertikaikan. Dulu waktu dia jual tudung dalam disko, kau persoalkan. Sekarang ni Allah bagi hidayat, bagi tamparan pada kita. Allah buka hati dia untuk dia pakai niqab. Kenapa perlu kita persoalkan? Istiqomah ke tidak bukan keputusan dia, keputusan Allah. Bergantung pada keyakinan kita dan usaha kita dan doa kita dan sangka baik kita. Jika kita sangka baik, dia pakai itu kerana Allah, Allah akan tunjukkan mengikut sangkaan kita. Jika kita sangka dia pakai ni sebab nak bisnes, itu yang akan berlaku. Allah kata apa dalam Quran? Aku akan turunkan keputusan mengikut sangkaan-sangkaan kamu. Kamu nampak satu orang yang sedang tunduk-tunduk tengah malam. Kalau kamu sangka dia sedang cek kunci yang hilang, Allah akan jadikan dia tak jadi merompak. Walaupun niatnya dia nak merompak. Kena sangkaan kita. Cari kunci kot, dek. Dia cari kunci hilang adik. Ya bang, cari kunci hilang. Kena sangka baik kita tu, walaupun niat dia nak merompak, Allah ubah on the spot. Dia tak jadi nak merompak, Allah mungkin buat tengah jalan, tiba-tiba ular depan dia. Allah halang sebab sangkaan kita. Tapi jika sekan kita tu salah, dia memang nak cari kunci, ni nak merompak ni kot, terhendap-hendap ni. Cik kunci tak jumpa sebab sangkaan kita tadi, Allah akan ubah hati dia. Alang cik kunci tak jumpa ni, lawa spot di motor ni. Kena sakan kita tadi ingat dia merompak, ketika tu Allah ubah dia supaya nak merompak. Jadi tuan-tuan, kenalah kita bersangka baik dengan Allah SWT. Jadi sangka baiklah dengan hamba-hamba Allah yang diberi hidayah oleh Allah. Dulu dia bertelanjang, tiba-tiba dah pakai tudung dah berniqab. Alhamdulillah, sangka baik. Memang dia buat kena Allah, tapi di peringkat permulaan mungkin dia takkan berubah 100%. Slow-slow. Agama ni bukan turun Quran selepuk. 23 tahun baru sempurna satu Al-Quran. Jadi begitu perubahan kita, bukannya turun selepuk macam tu. Begitu juga untuk virus ni pun, kita kena buat ajak manusia datang kepada masjid. Hari-hari doa pada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Berdoa kepada Allah dengan sabar dan solah. Bersolah dan sabar. Sabar daripada ikut hawa nafsu. Jangan dah pergi solat je, keluar solat buat maksiat balik. Keluar solat pergi tengok benda maksiat balik. Keluar solat pergi balik hiburan-hiburan lara. Sabar. Balik rumah terus baca Quran. Lepas solat keluar rumah tutup aurat yang sempurna. Keluar solat jangan mencarut-carut. Tengok selipar tak ada, ya dah mencarut. Tut, apa ni tak guna punya manusia. Tut, aku bagi gang. Istighfar, astaghfirullahalazim, ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, ini yang kita kena sama-sama, tuan-tuan. Perkataan kita, perbuatan kita, amalan kita, perhubungan kita dengan masyarakat, kita kena usaha untuk menggembirakan Allah. Sebab Allah lah yang buat segala keputusan baik atau buruk atas muka bumi ini. Jadi marilah kita sama-sama, tuan-tuan. Walaupun ada perkara-perkara yang ada segelintir pihak kita tak puas hati dengan cara kepimpinan, bukan dengan cara mencarut, dengan cara menghaki hamun, dengan cara kita tunjuk konon kita power, ada grup-grup ni. Tuan-tuan, Allah tak berhajat pada grup tu nak bagi hancurkan segala grup. Firaun yang hebat dengan tentera kerajaan tu, Allah hancur dengan air je. Satu orang yang taiko besar pun Allah boleh bagi dia ceret-beret pun dia boleh tumbang, tuan-tuan. Allah tak perlukan grup yang sama banyak untuk lawan grup yang banyak. Allah punya tentera maha luas. Allah SWT beritahu, jangankan kita seorang. Kalau dikumpulkan seluruh manusia dengan jin dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, berkumpul di satu padang yang luas untuk bersepakat untuk melawan Allah. Allah kata, aku tengok kamu semua Al-Ankabut, ya, macam sarang labah-labah. Tak ada apa-apa pun. Kena angin pun dah jatuh dah. Sarang labah-labah, sawang-sawang. Tak payah pakai penyapu, kedang angin kipas kuat, dia jatuh. Itulah kualiti kita yang Allah tengok kekuatan kita. Tak ada apa-apa kita manusia, tuan. Jadi jangan kita rasa riak takbur, kita ada kontak, ada connection, kita rasa kita hebat. Jangan, tak perlu, tuan. Kita ni hamba Allah yang tak ada apa-apa.
Kita lahir kat dunia ni pun Allah tunjuk daripada saluran yang kotor. Jadi kita ni semua kotor tuan-tuan. Dan kita akan balik masuk satu lubang yang kotor. Dalam tu ada kalajengking, ada ulat-ulat. Hanya amalan dan perbuatan percakapan kita lah akan menentukan tempat kita baik atau tak baik tuan-tuan. Jadi insya-Allah sama-sama saya menyeru dengan seluruh umat Islam di negara Malaysia ini, terutama agamawan-agamawan kita, ustaz-ustaz kita, ulama'-ulama' kita, Allah SWT sedang beri anda satu tanggungjawab yang besar. Sebelum Allah tarik leher-leher tuan-tuan semua di padang mahsyar nanti, serulah kepada umat manusia. Jumpalah umat, bukan hanya di Facebook, di YouTube. Bergerak jumpa umat. Bergerak jumpa umat di lorong-lorong, di tepi-tepi jalan yang tak ada Facebook, yang tak ada YouTube. Mereka tak ada handphone pun kadang. Tu takkan nak suruh mereka expect dapat tengok apa yang kita cakap kat Facebook. Yang saya buat kat Facebook ni, yang kat Facebook, saya pun jalan jumpa umat. Buat macam mana Nabi SAW buat. Sebab apa saya buat macam tu? Bukan nak kata saya ni orang tabligh atau nak kata saya hebat. Saya bertanya pada diri saya, Nabi SAW yang Allah jemput untuk naik Isra' Mi'raj pun buat dakwah sampai kena pukul, berjalan lorong ke lorong jumpa maksud sampai kena baling najis. Siapakah saya nak rehat-rehat buat dakwah hanya kat Facebook? Jadi kalau tanya abang tabligh, bukan, saya bukan tabligh. Jawapan dia, adakah saya lebih mulia pada Nabi nak buat dakwah duduk relax-relax? Nabi SAW pun Allah perintah buat dakwah jalan jumpa manusia sampai kena baling batu, sampai kena hina. Siapa saya nak buat dakwah cara rehat-rehat ni? Itu persoalannya kalau kita rasa kita malu nak buat dakwah cara Nabi. Ini bukan cara orang tabligh tuan-tuan. Buat dakwah pergi lorong pintu ke pintu ni bukan cara orang tabligh. Ini seluruh Nabi-Nabi buat macam tu. Pergi lorong ke lorong, pintu ke pintu. Walaupun zaman ini ada ikhtiar guna Facebook, YouTube, IG ke apa, ini cara media akhir zaman. Cara Nabi SAW tetap kena uruskan sampai kiamat. Cara sunnah tak akan berubah tuan-tuan. Walaupun dunia berubah, agama tak terkesan dengan zaman. Zaman yang kena follow agama. Jadi insya-Allah tuan-tuan, apa saja perkataan saya mungkin menghiris perasaan tuan-tuan, itu datang ni pada Allah kerana kelemahan amalan saya yang tak betul. Jika ada kebaikan yang sampai pada tuan, itu kerana mungkin ada amalan-amalan tuan yang menggembirakan Allah. Allah gerakkan lidah saya menyampaikan perkara-perkara yang baik. Jadi insya-Allah akhir kata daripada saya, marilah kita renung-renung dan fikir macam mana kita nak berhadapan dengan Allah. Sekiranya cara penyelesaian kat dunia ni, kita letak Allah sebagai ikhtiar yang terakhir. Ingat soalan saya? Persoalannya, macam mana kita nak berhadapan dengan Allah sekiranya malam ni Allah tarik nyawa kita? Macam mana nak berdepan dengan Allah dalam kubur nanti? Sekiranya di dunia ni, ikhtiar kita untuk minta tolong Allah, kita buat yang hujung-hujung. Perintah makhluk selain pada Allah kita depankan. Yang Allah suruh buat, yang Nabi suruh buat, kita letak ujung. Macam mana kita nak berdepan dengan Allah? Itu soalannya, kita pandai-pandai renung, pandai-pandailah fikir. Allah bagi akal, Allah bagi hati. Otak ni pun Allah bagi guna kat dunia je. Lepas kita mati, expired, kita masuk kubur dah tak guna akal dah. Nak jawab soalan kubur bukan pakai akal dah, pakai iman dan amal kita. Jadi selagi otak ni boleh pakai kat dunia ni, pakailah bersungguh-sungguh. Jangan kita guna nafsu kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan, minta maaf. Dan dengan Allah kita mohon ampun. Saya sudahi pertemuan kita dengan tasbih kifarah. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Warsyah, apalah sangat.